Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi bagi meneruskan perbincangan kita daripada bab tasawur Islam, iaitu kita nak mendapatkan pandangan berkenaan tentang Islam ataupun world view tentang Islam, gambaran besar tentang Islam. Tajuk-tajuk yang terkandung dalam tajuk tasawur Islam ini ianya memiliki kepentingan daripada sudut perkongsian kita pada masa hadapan, selain daripada faedah untuk diri kita sendiri, bagaimana untuk kita nak mengenali Islam itu daripada kacamata yang luas supaya kita dapat lihat keindahan-keindahan yang terkandung di dalamnya. Untuk topik pada kali ini, daripada modul liqa yang ketiga ini, kita akan melihat tajuk berkaitan tentang pembentukan Baitul Muslim ataupun pembentukan keluarga yang terdiri dalamnya insan-insan yang Muslim yang menuju ke arah redha Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala. Maka sebagai awalannya, marilah sama-sama kita lihat apakah tujuan tajuk ini dikongsikan untuk modul kali ini. Yang pertamanya, kita nak berusaha untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan maksud serta tujuan pembentukan Baitul Muslim, rumah tangga orang Islam. Rumah tangga orang Islam ini, apa yang kita maksudkan sebenarnya? Adakah kita kata kita tampalkan pada dinding rumah kita Islam, maka jadilah rumah tangga kita tu rumah tangga Islam? Ataupun kita bina daripada bahan-bahan yang diperolehi daripada kedai orang Muslim contohnya? Adakah itu yang dimaksudkan dengan pembentukan rumah tangga ataupun keluarga seorang Muslim? Maka itulah yang pertama yang kita faham selepas daripada ini. Yang keduanya iaitulah daripada tajuk ni kita cuba untuk fahami ataupun kita nak fahamkan tentang diri kita berkenaan tentang peranan dan individu-individu yang berada dalam rumah tangga tersebut, dalam keluarga tersebut. Supaya hasrat kita semua yang hidup dalam keluarga tersebut satu masa nanti insya-Allah ataupun pada ketika ini kita sama-sama dapat membinanya. Sebab bila kita faham tentang keluarga, ia bukan kehidupan individu. Ia kehidupan bermasyarakat, bersosial, yang mana ianya pasti memerlukan individu-individu yang berbeza hidup dalam satu tempat yang sama. Lantaran itulah, bila mana kita memahami peranan kita, tanggungjawab kita terhadap pembentukan keluarga Islam, keluarga Muslim, keluarga Muslimah, ataupun pembentukan Baitul Muslim ini, insya-Allah apa yang kita sama-sama hasratkan terbentuknya sebuah usrah muslimah ataupun Baitul Muslim ini akan tercapai biidznillah taala. Lalu sebagai pendahuluannya, apa yang kita dapat lihat daripada modul yang disediakan ini, subhanallahil azim, antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Adanya lelaki di sana dan adanya perempuan di sana, di mana setiap daripada entiti ini iaitu lelaki dan juga perempuan, Allah berikan keinginan untuk saling berpasang-pasangan. Tak ada orang yang dalam jiwa mereka hendak hidup keseorangan. Kita faham orang yang hidup keseorangan ini, orang sebutkan bahasanya orang yang kesunyian, loneliness, orang yang kesendirian, orang yang akan kemurungan, na'udzubillahi min dzalik. Lalu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dalam fitrah manusia keinginan untuk ada pasangan masing-masing, yang perempuan hendakkan pasangannya lelaki dan yang lelaki hendakkan pasangannya perempuan. Walaupun dalam dunia hari ini subhanallahil azim na'udzubillahi min dzalik, jangan pula ada dalam kalangan kita mereka yang memiliki tabiat yang berbeza. Apa dia tabiat yang berbeza? Tabi'inya, naturalnya yang Allah berikan dalam diri manusia, masing-masing ada keinginan untuk berpasang-pasangan dengan pasangan yang berlainan jantina. Tetapi apa yang kita dengar daripada musibah akhir zaman ini, ada di kalangan manusia yang memilih pasangan yang sama jantina, iaitu golongan yang kenali sebagai golongan LGBT, lesbian, gay, transgender, bisexual ini, yang ada kecenderungan disebutkan dalam istilahnya sebagai kecenderungan luar tabi'i. Sedangkan asalnya Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surah Rum betapa daripada kebesaran Allah, daripada kekuasaannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenismu sendiri. Maksudnya isteri-isteri daripada jenis kita, itu daripada jenis manusia. Kita tak kahwin dengan haiwan, kita tak kahwin dengan jin, tapi kita kahwin daripada jenis manusia, cuma berlainan jantina. Bila sebut kita ni suami, kita perlukan isteri, manakala si isteri memerlukan seorang suami. Di mana daripada keinginan tersebut yang kemudiannya disatukan dalam bentuk yang diizinkan oleh syarak, adanya kecenderungan dalam diri kita ini, ianya akan menghasilkan ketenteraman kepadanya dan dijadikan sesama pasangan tersebut kasih sayang, kemesraan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Bila kita lihat orang berkahwin, bukan takat seronok, tengok orang kahwin tak, tetapi marilah sama-sama kita merasakan kebesaran Allah yang mencampakkan rasa dalam diri kita, gharizah ini, perasaan dalam diri kita untuk nak ada pasangan ini, benda yang tabi'in, benda yang normal yang ada dalam diri manusia, tetapi apa yang ada daripada kecenderungan itu mestilah diselarikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam ayat yang lain, kalau kita lihat contohnya dalam surah An-Nisa, ayat yang pertama lagi Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, takutlah akan Allah. Urusan nak berpasang-pasangan ini sebenarnya adalah urusan yang turut melibatkan urusan takwa yang kita akan sebutkan sebentar nanti ataupun selepas daripada ini. Maka daripada situlah Allah menyebutkan permulaannya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan isteri, pasangan kita, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan juga perempuan, anak-anak daripada pasangan yang telah bersatu. Si jalan syarak tersebut, Allah hasilkan anak-anak, zuriat-zuriat yang akan menyambung kehidupan selepas daripada itu. Ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam firman-Nya pada surah An-Nahl ayat yang ke-72, Allah menyatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ayat tadi menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan bagi diri kita semua isteri-isteri kita, dan kemudian daripada isteri yang Allah jadikan untuk kita tu, Allah mengurniakan pula rezeki anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya juga. Dialah juga yang telah mengurniakan sekalian rezeki yang mencukupkan kehidupan kita sehinggalah kepada saat satu masa nanti kita akan kembali kepada Dia. Tetapi daripada situlah kita dapat faham bahawasanya apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu nikmat untuk manusia. Bagi mereka menzahirkan kesyukuran dalam bentuk ketaatan demi ketaatan, bukan takat kita kata ketaatan yang berbentuk individu, tetapi ia juga adalah merupakan ketaatan dalam bentuk yang lebih besar daripada itu, iaitu dalam bentuk kekeluargaan. Disebabkan Allah lah yang telah mengurniakan kepada kita isteri, Allah mengurniakan kepada kita anak-anak, cucu dan sebagainya, maka sewajarnya lah kita bawa keluarga kita untuk sama-sama mencapai mardatillah ataupun keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu dalam pembentukan masyarakat, keluarga adalah merupakan antara struktur asas bagi keseluruhan sistem sosial. Sebutkan dalam sistem sosial, sistem bermasyarakat, entiti yang paling hampir dengan kita ialah keluarga kita. Orang lain, keluarga orang lain adalah keluarga orang lain. Ia tetap membentuk komuniti kita, masyarakat kita. Tetapi asas bagi pembentukan masyarakat adalah bermula daripada entiti kekeluargaan itu sendiri. Maka kalaulah runtuh ataupun tidak terbentuknya satu keluarga yang utuh, yang kuat ke arah kita nak bawa kepada mardatillah keseluruhan masyarakat ini, sukar untuk capai satu masyarakat yang mana ianya keseluruhannya ataupun rata-rata majoriti daripadanya terbentuk dalam pembentukan yang baik. Oleh kerana itulah apa yang disebutkan dalam buku ini, bahawasanya keluarga adalah merupakan struktur asas bagi keseluruhan sistem sosial manusia ini, serta kebudayaan dalam sesebuah masyarakat,
tanpa keluarga kita takkan dapat bentuk sebuah masyarakat yang baik. Tanpa keluarga yang baik takkan dapat bentuk sebuah masyarakat yang baik. Oleh kerana itulah, ia merupakan satu institusi yang menjamin kestabilan sosial dan juga kebudayaan masyarakat. Perkara ini dapat sama-sama kita lihat kesannya, contohnya bagi keluarga yang berhadapan dengan masalah, apa terjadi kepada anak-anak mereka, apa terjadi kepada pasangan-pasangan mereka, semuanya membawa kepada perkara-perkara yang negatif. Berapa ramai kanak-kanak yang dapati bermasalah dalam kehidupan mereka setelah dikesan puncanya adalah daripada keruntuhan institusi kekeluargaan ini. Maka kita faham apa yang dinyatakan daripada awal tadi, bahawasanya institusi kekeluargaan ini adalah merupakan asas kepada pembentukan sosial atau pembentukan masyarakat adalah perkara yang benar sebenarnya. Di mana dalam masa yang sama, bila mana ianya merupakan struktur yang asas, struktur yang penting bagi pembinaan masyarakat, of course, sudah tentu Islam memberikan perhatian yang khusus terhadap perkara ini supaya ianya dapat membantu menjamin kesejahteraan manusia dalam kehidupan di dunia sehinggalah ianya dapat dibawa kepada kesejahteraan di akhirat biiznillah ta'ala. Keluarga adalah merupakan institusi yang penting, yang terpenting kerana ianya bertanggungjawab melahir, mendidik, mengasuh dan juga membesarkan individu masyarakat yang pada satu hari nanti akan menjadi warga negara dalam sesebuah negara, dalam dunia ini, hatta dalam dunia ini, ianya bermula daripada keluarga yang baik. Nanti insyaAllah di hujung nanti kita akan lihat beberapa contoh secara langsung bagaimana pembentukan institusi kekeluargaan ini bukan takat memberi kesan terhadap keluarga, bahkan terhadap masyarakat, bahkan terhadap negara, bahkan terhadap ummah seluruhnya. Kisah yang kita akan bentangkan di hujung nanti berkenaan tentang kisah bagaimana lahirnya seorang individu yang hebat yang membuka kota Baitul Muqaddas ataupun bumi Palestin satu ketika dahulu, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimanakah permulaannya adalah daripada pembentukan keluarga Muslim ataupun pembentukan Baitul Muslim yang baik terlebih dahulu. Maka melihat faktor inilah Islam berikan perhatian yang cukup serius dalam masalah pembinaan kekeluargaan ini, sehingga kan alhamdulillah bagi kita sendiri yang hidup dalam negara Islam ini, kita melihat bagaimana disusun struktur pembinaan ini seawal sebelum daripada perkahwinan, diwajibkan bagi setiap pasangan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan sebelum daripada pernikahan dijalankan. Contohnya, perlu hadir kepada kursus-kursus perkahwinan tujuannya untuk memberikan pendedahan-pendedahan awal ke arah pembinaan keluarga yang muslimah, ke arah pembentukan Baitul Muslim yang sebenar, sehinggalah akhirnya insya-Allah bila mana daripada pengetahuan dan juga kepahaman terhadap konsep ini, kita sama-sama dapat bangunkan Baitul Muslim yang sebenar yang bertepatan dengan ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Justru Baitul Muslim adalah merupakan konsep untuk kita memahami dan juga menghayati keperluan wujudnya keluarga yang diredai oleh Allah. Bukan takat diri, tapi kita nak keluarga seluruhnya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting untuk saat ini kita faham apakah yang dikatakan sebagai Baitul Muslim yang sebenar. Bermula daripada yang pertama adalah persediaan diri kita. Mungkin anak-anak sekalian ataupun para pelajar sekalian belum lagi tiba kepada saat untuk mendirikan rumah tangga. Mungkin ada yang berhasrat untuk mendirikan rumah tangga selepas daripada tempoh pengajian dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh kita nak mencapai hasrat tersebut, ianya bermula daripada persiapan diri kita menuju ke arah tersebut. Bukanlah dimasukkan dengan persiapan tu saat ni dah mula couple-couple, dah mula nak bercinta-cintun dan sebagainya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan persiapan diri ialah bermula daripada kita memahami tentang konsep Baitul Muslim itu sendiri, bagaimana apa yang dikatakan nak membina rumah tangga yang diredai oleh Allah. Kalau kita faham konsep ini, insya-Allah kita akan berusaha untuk membinanya seperti mana yang telah disusun dalam syariat, bertepatan dengan kehendak Allah, bertepatan dengan kehendak Nabi, bukan mengikut kita kata trend ataupun budaya masyarakat semata-mata, tetapi ianya memang benar-benar berpandukan kepada tunjuk ajar pedoman yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru bila mana kita menyebutkan tentang persiapan diri, persediaan, of course ia bermula daripada ilmu. Ilmu yang kita katakan diperlukan seseorang itu ialah bermula daripada ilmu fardu ain.
takkanlah bila mana kita dah jadi seorang suami, seorang ayah, kita dah jadi seorang ibu ataupun seorang isteri, tak tahu tentang perkara-perkara asas yang utama dalam agama, hatta dalam bab salat dan sebagainya, bagaimana dikisahkan ataupun direkodkan antara punca yang besar yang membawa kepada permasalahan kekeluargaan, 90% daripada kes-kes perceraian adalah direkodkan pasangan-pasangan tersebut berhadapan dengan masalah penunaian hal-hal yang melibatkan hal-hal fardu ain, khususnya salat. 90% daripada kalangan mereka yang bercerai, na'udzubillah min dzalik, adalah daripada kalangan mereka yang tidak selesai urusan fardu ain mereka, antaranya salat, yang terutamanya. So sebelum daripada kita sampai kepada pembinaan Baitul Muslim, kita harapkan mudah-mudahan semuanya memberikan tumpuan ke arah mempersiapkan diri. Antara yang utamanya itu dengan ilmu, khususnya yang melibatkan hal-hal fardu ain, kewajipan ke atas diri kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, sebab satu masa nanti kita akan jadi suami yang akan memimpin keluarga kita dengan urusan-urusan tersebut. Kalau kita katakan suami tak tahu macam mana nak mengimamkan sembahyang berjemaah dalam keluarga, tambah-tambah dalam musim PKP ni, bayangkan agak-agak keluarga tersebut, adakah mereka akan mendirikan salat, ataupun kalaupun didirikan secara berasingan, adakah mampu terjaga salat-salat setiap ahli keluarga tersebut. Ayah yang tak salat, adakah akan membentuk anak-anak yang berkeinginan untuk salat? Ini juga masalah, ya. Maka penting untuk didahulukan persiapan itu pada sudut ilmu fardu ainnya. Begitu juga dengan ilmu yang berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, pengurusan ekonominya, begitu juga dengan ilmu keibubapaan. Walaupun kita tak kahwin lagi, tak salah kita menimba ilmu tersebut, tujuannya mempersiapkan diri kita. Dalam masa yang sama, kena ada juga persiapan daripada sudut mental, macam mana nak mengurus masalah-masalah, macam mana nak mengurus ataupun nak menyelesaikan permasalahan pada masa akan datang. Kita pelajari sedikit, menguruskan kesihatan diri fizikal kita, jasmani kita. Begitu juga dengan aspek kerohanian, yang mana kita tahu hidup kita tak lepas daripada bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau rohani kita lemah, macam mana kita nak bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehinggalah daripada apa yang kita siapkan diri kita tersebut, insya-Allah ianya akan membawa kita satu masa nanti bila mana terbinanya keluarga kita, ianya memang terbina sehingga mencapai matlamatnya, itu sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Justru persediaan rapi yang sebelum menuju kepada alam Baitul Muslim ini adalah perkara yang perlu. Kalau kita kata dalam konteks negara, kursus perkahwinan, tapi kursus perkahwinan ni actually ianya satu tempoh yang sangat-sangat sekejap. Sedangkan persiapan yang perlu disiapkan itu persiapan yang besar, banyak. Justru kita harapkan anak-anak kita yang sedang berada di bangku-bangku pengajian hari ini, dalamilah ilmu sesungguhnya, bukan takat kita kata untuk nak bangunkan diri kita, tapi untuk bangunkan keluarga satu masa nanti, untuk bangunkan masyarakat kita, insya-Allah. Itu yang pertama, persiapan diri. Yang kedua, ke arah kita nak membentuk keluarga Muslim, antara yang perlu iaitu berkenaan tentang pemilihan jodoh. Ini juga insya-Allah kita akan kongsikan contoh kisah secara langsung daripada apa yang pernah berlaku dalam hayatus sahabah ketika dahulu. Dalam zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, berlaku satu peristiwa. Seorang anak mengadukan seorang ayah mengadukan hal penderhakaan anaknya terhadap dirinya. Lalu setelah disoal selidik berkenaan tentang punca kepada si anak ini menderhaka kepada ayahnya, maka didapati antara punca yang awalnya iaitu si ayah telah melakukan kesilapan dalam dia memberikan hak kepada si anak, antaranya kesilapannya dalam memilih jodoh ataupun memilih pasangan yang baik untuk dirinya, sehingga menyebabkan hak si anak untuk mendapatkan seorang ibu yang baik itu tidak tertunai. So pemilihan jodoh ini perkara yang penting. Bahkan Nabi SAW dalam hal ini telah memberikan penekanan yang sangat-sangat terhadapnya, khususnya tentang ciri-ciri wanita yang ingin dinikahi. Bermula daripada apa yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan berkenaan tentang pasangan ini dalam suratul Maidah ayat yang kelima. Allah menyatakan, al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Dalam ayat ini ditegaskan bahawasanya yang dihalalkan untuk kita berkahwin, bila kita dihalalkan benda itu baik untuk kita, mudah-mudahan
Iaitulah perempuan-perempuan yang asasnya ialah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan anak-anak pelajar wanita kita, anak-anak perempuan ataupun anak-anak para pelajar kita, banat kita ataupun muslimah kita ni, kita harap sangat-sangat jagalah kehormatan masing-masing, kerana itulah yang akhirnya akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang besar buat seorang lelaki untuk memilih kalian sebagai isteri mereka, iaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Begitu juga dengan orang lelaki, lain daripada wanita yang menjaga kehormatan, orang lelaki juga jagalah kehormatan seorang wanita, kerana wanita itulah akhirnya akan menjadi ibu kepada anak-anak kita. Okay. Yang dikatakan tadi iaitu pemilihan jodoh. Samping daripada kita kata pemilihan jodoh, secara spesifiknya di sana adanya pemilihan calon. Calon apa? Calon bakal isteri kita. Bagaimana Nabi SAW menegaskan tentang perkara ini dalam sabdanya Nabi SAW, saya yakin hadis ni hadis yang masyhur berkenaan tentang ciri-ciri wanita yang sepatutnya dinikahi oleh seseorang lelaki. Nabi kata tunkahul mar'atu bi arba'. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 sebab. Yang pertama limaliha, kerana hartanya. Wali hisabiha, oleh kerana yang keduanya dia kerana kecantikan keturunannya, wali nasabiha wa jamaliha, begitu juga dengan kerana kecantikannya, dan yang keempatnya wali diniha, dan juga kerana agamanya. 4 sebab inilah seorang wanita itu mungkin dinikahi oleh seorang lelaki. Tetapi peringatan oleh Nabi SAW berkenaan tentang hal ini, yang keempat daripada ciri yang 4 itulah yang paling ditekankan oleh Nabi SAW. Tak salah untuk kahwin wanita yang cantik, ada rezeki jumpa kahwin. Tak salah untuk kahwin dengan perempuan kerana harta yang dimilikinya. Kalau jumpa wanita yang kaya, silakan kahwin. Tak salah kahwin kerana keturunannya yang baik-baik. Contohnya kahwin dengan anak raja, ada rezeki kahwin dengan anak raja, kahwin. Tetapi yang tidak mesti tidak kena ada dalam diri seorang perempuan daripada sekalian ciri-ciri yang lain yang ada. Yang keempat inilah yang paling penting yang Nabi SAW pertegaskan. Iaitulah Nabi kata, fadfar bidhatid din taribat yadak. Nabi kata, pilihlah wahai sekalian orang lelaki, seorang wanita yang ada agamanya. Nescaya kamu akan selamat. Maksud yang ada agamanya ni, kena faham betul-betul ya. Bukan yang dimaksudkan dengan adanya agama ni semata-mata ada sijil, mentang-mentang dia keluar daripada fakulti pengajian Quran dan juga sunnah, maka sesuailah dia jadi isteri saya. Tak semestinya. Kalau dia keluar daripada fakulti sains dan juga teknologi, keluar daripada fakulti perubatan, keluar daripada fakulti-fakulti lain, tetapi dia mengamalkan ajaran agama dengan sesungguhnya, maka dia juga berhak ataupun lebih layak dijadikan sebagai isteri. Dan itu merupakan kepastian daripada fakulti Quran Sunnah dan jaga agama, maka dia juga layak. Bukan semata-mata kerana kelulusannya, tetapi kerana amalan agamanya. Jangan kita kata tertipu dengan gambaran zahir seseorang itu beragama daripada kelulusan yang dimiliki sebagainya, tapi bila mana dilihat kepada amalan agama dalam kehidupannya, dia sangat-sangat jauh. Contohnya, walaupun dia lulusan agama tapi tak jaga salat, walaupun dia lulusan agama tak jaga daripada sudut hukum hakam, syarak dan sebagainya, maka itu bukan yang dikatakan orang-orang yang memiliki agama dalam diri dia. Tapi kalau kata dia lulusan agama, jaga agama, mudah-mudahan itu juga pilihan yang terbaik. Okay? So, beragamanya, bagaimana yang dikatakan beragama tadi, itu yang saya jelaskan. Keturunannya, saya yakin semua orang mencari seseorang daripada keturunan yang baik-baik. Kenapa? Sebab daripada keturunan yang baik itulah mudah-mudahan ia akan membentuk generasi yang baik juga, bi'idznillah ta'ala. Daripada sudut harta juga, ianya Allah juga penting. Kenapa? Sebab apa? Sebab daripada kestabilan ekonomi dalam rumah tangga juga, mudah-mudahan ia juga membawa kepada sakinah, ketenangan dalam hidup. Tetapi tak salah, kalaupun seorang wanita itu tak ada harta, jangan pula dipandang itu merupakan halangan yang paling besar. Tak. Allah tetap menjanjikan bagi mereka yang mendirikan rumah tangga ini rezeki yang melimpah luah, apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur, kenaan tentang perkara ini, supaya kita dapat lihat, yakin dengan janji Allah. Allah lah yang telah menggunakan rezeki bagi orang-orang yang berkahwin semata-mata untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, of course lah, kecantikan, dan kecantikan ini adalah perkara yang abstrak. Abstrak ini maksudnya subjektif, berpulang kepada apa yang kita rasa senang hati kita untuk memandang pasangan kita. Mudah-mudahan itulah kecantikan yang dimaksudkan dengannya. Bagi seorang lain kata, aku tak sukalah dengan dia tak cantik. Tapi bagi seorang lain kata, tak, itulah yang paling cantik bagi aku. Maka bagi siapa-siapa yang berkenan dengan kecantikan seseorang, maka itu bukanlah satu kesalahan daripada sudut
agama. Tak dinafikan tentang perkara tersebut. Yang penting itulah agama ada pada diri seseorang, itulah yang paling besar yang perlu ada dalam pertimbangan seorang lelaki tatkala mana dia ingin menikahi seorang wanita. Selain daripada itu, dalam kita nak membentuk keluarga Muslim, keluarga Muslimah dan juga pembentukan Baitul Muslim ini, apa yang kita nak bangunkan daripada rumah tangga ini mestilah atas tujuan ataupun maksud yang mulia. Apa maksud ataupun tujuan kita menikah ini? Kalau kita kata, seorang tu kata tujuan saya menikah sebab nak menghalalkan hubungan, maksudnya menghalalkan hubungan seks. Adakah itu perkara yang bersalahan? Tak salah, haruskan. Tetapi apa tujuan kita nak menghalalkan hubungan tersebut? Of course, matlamat yang akhirnya hendak dicapai iaitulah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan hatta meletakkan air liur pada ataupun meletakkan kita punya mulut kita pada mulut isteri itu, isteri kita juga disebutkan sebagai pahala. Lalu sahabat pelik bila mana hubungan suami isteri juga boleh melibatkan pahala. Kenapa boleh jadi sampai demikian rupa, sedangkan ianya lebih kepada bentuk perkara yang dilihat harus, yang hanya sekadar berlega sekitar keperluan tabi'i manusia. Lalu jawab Nabi SAW, bagaimana kalau seorang lelaki itu meletakkan pada jalan yang haram, maksudnya bukan dengan jalan nikah, adakah ianya mendatangkan dosa? Of course. So bila mana perkara yang mendatangkan dosa itu dilawan dengan perkara yang mendatangkan pahala, of course ianya menghasilkan pahala. Orang buat dengan jalan zina, kita buat dengan jalan nikah, maka pastilah jalan yang kita lakukan demi untuk mendapatkan halalnya pada sudut syarak, ianya mendatangkan pahala. Tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Antaranya juga iaitulah untuk kita nak meneruskan kesinambungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya akan ada generasi yang sentiasa bangkit untuk mempertahankan agama ini daripada masa ke semasa. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitahkan kepada kita untuk kita menikahi wanita-wanita yang mampu untuk mengurniakan zuriat kepada kita dan memperbanyakkan umat Nabi Muhammad dalam maksud banyak yang berkualiti, yang mana Nabi SAW satu ketika nanti bila mana bangkit pada hari kiamat, baginda akan berbangga dengan umatnya yang ramai. So kita menyampaikan hasrat Nabi SAW ataupun kita menunaikan hasrat Nabi SAW, iaitu berbangga dengan umatnya yang ramai. Maka tujuan yang baik penting sebelum daripada kita dirikan keluarga, bukan takat nak berseronok-seronok dengan pasangan kita daripada sudut hubungan kelamin semata-mata, tetapi kita nak bawa kepada satu tahap yang lebih hebat, seperti mana yang kita akan dengar kisah berkenaan tentang ayah kepada Salahuddin Al-Ayyubi bila mana ditanyakan kepada dia apa tujuan dia menikah, iaitulah dia nakkan seorang yang dapat memimpin tangannya sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah kita lihat daripada sudut pemilihan calon jodoh, kemudian niat yang mulia, di sana juga kita perlu faham dalam kita nak membentuk keluarga ataupun Baitul Muslim ini, di sana tetap ada tanggungjawab yang perlu kita ketahui, sama ada daripada pihak si suami ataupun pada pihak si isteri. Kedua-dua manusia ini ataupun kedua-dua insan ini perlu melunaskan tanggungjawab masing-masing supaya hasrat untuk terlihat terbinanya Baitul Muslim itu tercapai. Maka kalau kita lihat secara umumnya, apakah yang menjadi tanggungjawab bagi seorang suami bagi mencapainya? Yang pertama, tanggungjawab seorang suami ialah menjadi pemimpin bagi keluarga, menjadi pemimpin bagi keluarga dia. Kenapa dia pemimpin bagi keluarga dia? Sebab sifat orang lelaki ni Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki sifat dia ni, suami ni sifat dia pelindung kepada isteri, perempuan, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, atas sebahagian yang lain daripada perempuan. Disebabkan oleh kelebihan inilah, maka kita yang namanya lelaki, tanggungjawab yang pertama yang perlu kita tunaikan iaitulah menjadi pemimpin bagi keluarga kita. Bukan takat kita kata pemimpin atas nama kemanusiaan semata-mata, tetapi biarlah jadi pemimpin yang akhirnya membawa apa yang dipimpin itu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanggungjawab seorang suami yang perlu dipahami juga, iaitulah memberikan nafkah kepada keluarga dia. Jangan takat seronok nak kahwin tapi bab nafkah tidak ditunaikan. Makan, minum, pakai, tempat untuk perlindungan
daripada panas hujan, perlu disediakan. Maka itu termasuk dalam perkataan al-ba'ah, iaitu keupayaan, kemampuan untuk membina keluarga seperti mana yang diarahkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut apa dia? Ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, barang siapa yang ada kemampuan, keupayaan untuk membina keluarga. Al-ba'ah ini apa dia? Keupayaan salah satunya iaitulah keupayaan untuk nak menanggung anak orang, bahasa orang bahasa kita ni, iaitulah keupayaan untuk nak tanggung anak orang, boleh bagi nafkah, jangan bagi makan pasir, jangan, na'udzubillah min dzalik, tidak. Ada keupayaan tersebut, maka dirikan rumah tangga. So bila mana nak beri nafkah, of course antara yang perlu iaitulah nafkah yang disebutkan sebagai nafkah zahir, dan juga di sana juga ada nafkah yang batin. Apa yang dikatakan nafkah yang zahir? Nafkah yang berkaitan dengan fizikal. Apa yang berkaitan dengan fizikal? Baju, tempat tinggal, hubungan kelamin, itu juga termasuk dalam nafkah zahir. Orang kita bila sebutkan tentang nafkah zahir, dia kata baju, pakai, tempat tinggal, makan. Nafkah batin itu apa dia? Hubungan seks. Tak. Termasuk hubungan seks itu ialah nafkah zahir. Yang dikatakan nafkah batin pula ialah nafkah yang melibatkan tentang keimanan mereka, kena berikan didikan ilmu, tak mampu nak didik, bawa isteri anak-anak pergi ke masjid-masjid, pergi ke pusat-pusat pengajian untuk menimba ilmu. Itu nafkah batin yang perlu diberikan. Tak mampu nak didik diri sendiri dan tak mampu nak didik keluarga sendiri, bawalah mereka, berikanlah mereka pendidikan di mana-mana yang bersesuaian. Itu merupakan perkara yang akan ditanya satu masa nanti. Itu juga terlibat dalam nafkah. Yang ketiga, kena melindungi keluarga daripada kalimah al-qawwam tadi yang kita lihat dalam surah An-Nisa tadi. Al-qawwam, dia katakan pelindung kepada seorang wanita itu kena sifat pelindung. Ini tidak isteri keluar rumah tak pakai tudung, kita biarkan, itu bukan pelindung. Anak keluar rumah tak jaga aurat, kita biarkan, itu bukan pelindung. Pelindung seperti mana yang telah Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita daripada api neraka Allah. Bukan takat lindung daripada pencuri perompak, sampaikan daripada neraka Allah pun kita perlu lindungi keluarga kita semampunya. Yang keempat, memberikan layanan yang baik seperti mana yang telah Allah perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai sekalian lelaki, bermuasyarahlah, bergaullah dengan isteri-isteri kamu dengan baik, walaupun kita ni ada kuasa veto besar, lelaki. Tapi ada sikap yang dikatakan tolak ansur, timbang rasa dengan kaum perempuan yang lemah. Kena ada sekalian perkara tersebut. InsyaAllah kita akan dapat memberikan layanan yang baik. Bahkan kalau kita nak jadi yang terbaik, kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Kita baik dengan kawan-kawan, baik dengan orang lain, tapi dengan ahli keluarga, ya Allah, ganasnya, garangnya dan sebagainya. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Kemudian barulah kepada orang lain. Sebab apa? Sebab keluarga adalah orang yang paling hampir kepada kita. Kalau kita asyik jahat dengan keluarga, habis untuk isteri keluarga kita. Dan Nabi SAW menyatakan, akulah orang yang paling baik kepada keluarga. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW kepada ahli keluarga, kita perlukan perbincangan terhadapnya. Mungkin boleh dilakukan dalam bentuk aktiviti, ceritakan tentang kebaikan Nabi terhadap ahli keluarga. Mungkin kita berkongsikan dalam sesi aktiviti itu nanti. Selain daripada itu, memberikan pendidikan kepada keluarga seperti mana yang disebutkan sebagai nafkah batin tadi itu, kena bagi. Anak-anak hantarkan ke sekolah ataupun tempat-tempat pendidikan. Antara yang penting juga seperti mana yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bila mana ditanyakan oleh seorang anak terhadap Sayyidina Umar, apakah hak seorang anak terhadap ayahnya? Kata Sayyidina Umar ada 3. Yang pertama, iaitu memilih pasangan hidupnya yang baik supaya menjadi ibu yang baik kepada anak dia. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepada anak dia. Dan yang ketiga, membuatkan dia ataupun menjadikan dia seorang yang menghafaz akan Al-Quran. So, berikan pendidikan. Hafal Al-Quran, hafaz hadis Nabi SAW. Perkara inilah yang kita lihat. Ayah kita, ibu kita sanggup untuk berpanas, berhujan, untuk cari rezeki demi untuk menyekolahkan kita ataupun memberikan pendidikan kepada kita. Sebab apa? Itu merupakan tanggungjawab mereka. Kita yang satu masa nanti akan jadi ibu dan ayah juga kena ambil perhatian perkara ini. Manakala pada sudut isteri pula, tanggungjawab pun tak ada. Jangan kata isteri, oh mentang-mentang saya ni isteri, suami dah sediakan segala-galanya, saya tak ada apa-apa lagi tanggungjawab. Tak, tetap ada. Yang pertama, bila disebutkan tentang tanggungjawab isteri, ianya melibatkan ketaatan kepada seorang suami
bila mana seorang suami itu telah pun berbuat baik kepada dia, jaga dia dengan baik, telah berikan sekalian hak nafkah dia, maka seorang isteri, tanggungjawab dia yang pertama, taatlah suami tersebut. Dan ketaatan kepada suami ini adalah merupakan urusan yang besar, perkara yang besar. Sampaikan Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis ini, berkata, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kalaulah di sana adanya keharusan untuk seseorang itu sujud kepada seseorang yang lain, maka saya akan suruh seorang isteri sujud kepada suaminya. Dalam arti kata lain, of course, seorang isteri tak boleh sujud kepada suaminya. Sujud manusia hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi nak tunjukkan kepentingan untuk seorang wanita itu mentaati suaminya, ini adalah merupakan perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, seorang wanita juga bila mana dia bergelar seorang isteri, bergelar seorang ibu, dia kena jaga maruah diri dia. Jangan sewenang-wenangnya, jangan sembarangan mencemarkan maruah diri dia kerana ianya akan membawa kepada tercemarnya maruah suami dia. Jangan buruk-burukkan suaminya, jangan buka cerita keaiban rumah tangga kepada orang. Mentang-mentanglah orang perempuan terkenal dengan sikap mereka yang suka untuk berborak sesama mereka, mengkhabarkan cerita sana cerita sini, sampai cerita dalam rumah ataupun cerita dalam kelambu pun habis tersebar kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, bila kita katakan seorang ibu, seorang isteri, dia juga berperanan untuk menjadi, dipanggil dalam istilah moden dipanggil sebagai DO. DO ni apa dia? Dapur officer. Dapur officer ni adalah merupakan gurauan. Iaitu bahasanya dia yang akan menguruskan hal ehwal rumah tangga dia. Sebab suami dia tanggungjawab untuk cari rezeki. Dia ada tanggungjawab untuk nak urusan-urusan yang lain. Maka isteri bantulah suami untuk uruskan rumah tangga dia, uruskan anak-anaknya daripada sudut pendidikan. Tak sempat suami untuk berikan pendidikan, isteri yang bantu untuk berikan pendidikan. So uruslah rumah tangga dengan baik. Mudah-mudahan ianya akan membawa bersama-sama kedua-duanya, suami dan isteri, dalam ke arah membentuk Baitul Muslim. Okey, sebagai penutupnya, dikongsikan di penghujung kisah ini berkenaan tentang dua kisah yang bersangkut paut dengan perbincangan. Yang pertama iaitu berkenaan tentang kisah ibu dan ayah Salahuddin Al-Ayyubi, ayahnya yang bernama Najmuddin. Satu ketika bila mana ditanyakan oleh sahabat dia kenapa tak kahwin-kahwin lagi, dia kata, aku tengah mencari pasangan yang sesuai untuk aku. Kawan dia kata, takkan tak jumpa lagi. Siapa yang kau nak beritahu je, aku akan cari. Dan juga aku akan pinangkan untuk kau, uruskan untuk kamu perkahwinan. Dia kata, mana nak cari seorang wanita yang mana aku harap bila mana aku berkahwin, dia dapat bawa aku kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Nak cari wanita tu zaman Najmuddin tersebut pun dah susah. Sama kita, wallahu'alam, kalau jumpa bertuah sangat-sangat. Okey. So sehinggalah satu hari berlaku peristiwa bila mana Najmuddin hadir ke sebuah pengajian di masjid. Tengok tempat pertemuannya bukan di panggung wayang, bukan di gelap malam, bukan di tepi jalan, tapi tengok dalam masjid rumah Allah Ta'ala berlakunya pertemuan ini. Takdir Allah Azza wa Jalla, bertemunya Najmuddin dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi isteri kepadanya dan melahirkan seorang lelaki yang hebat, itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam pertemuan masjid ni, bila mana Tok Guru tu habis mengajar, ada seorang wanita panggil Tok Guru ni untuk bertemu, minta izin untuk bertemu. Maka bila mana Tok Guru tu pergi kepada wanita tersebut, ditanyakan kepada dia macam mana dengan kisah penjodohan ataupun usaha untuk menjodohkan dia dengan seorang lelaki yang lain. Bagaimana dengan hal tersebut? Lalu jawab wanita ni, lelaki tersebut tak menepati ciri lelaki yang dia kehendaki. Sedangkan lelaki tersebut adalah merupakan seorang lelaki yang tampan, yang memiliki kedudukan dan sebagainya. Kenapa tak diterima? Ditanyakan kepada wanita tersebut. Lalu jawab wanita tersebut, aku tidak menemui ciri yang aku idamkan, iaitu seorang lelaki yang kalau aku kahwini, dia akan membawa aku kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lain-lain syarat-syarat ataupun harapan-harapan yang letakkan bersama-sama dengan dia. Maka dikala itulah Najmuddin, ayah Salahuddin Al-Ayyubi, mendengar jawapan tersebut. Dia kata, inilah wanita yang aku cari. Maka diminta kepada tuan guru tersebut untuk menikahkan dia ataupun menjodohkannya dengan wanita tersebut. Hinggalah menjadilah mereka satu pasangan yang bahagia. Dan akhirnya lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang lelaki yang hebat yang akhirnya membuka Baitul Maqdis ni, Baitul Maqdis dalam masa kita. Itu juga dengan kisah yang kedua yang dimuatkan, itu kisah seorang ayah yang mengadukan kepada Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang penderhakaan anak dia. Maka setelah dirujuk kali ini, bila dipanggil si anak tersebut, ditanyakan kenapa kamu menderhaka kepada ayah kamu dan sebagainya, maka si anak ini bertanyakan kepada Khalifah Umar, apakah hak seorang anak terhadap si ayah ini?
Maka jawab Khalifah Umar 3 yang saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama kena pilih jodoh yang baik, jodoh yang baik untuk menjadi ibu kepada anak dia. Yang kedua, kena namakan anak dia dengan nama yang baik. Yang ketiga, kena buat anak dia hafal Al-Quran. Maka jawab si anak, wahai Khalifah Umar, ayahku telah tidak melaksanakan ketiga-tiga hak aku sebelum daripada aku tidak menunaikan akan haknya. Dalam hal ini, kalau kita lihat dalam riwayatnya yang panjang lebar, menceritakan bagaimana si ayah itu tadi telah memilih seorang wanita hamba yang tidak diketahui latar belakang diri dia untuk disetubuhi ataupun bersama dengan dia. Kemudian bila mana dia beli wanita tersebut dengan 2 dirham, seorang amah ataupun seorang hamba ni, bila mana dia bersama dengan wanita tersebut, hasil daripada pembelian tersebut, dia bimbang wanita tersebut melahirkan anak dia, maksudnya dia tak suka wanita tersebut lahirkan anak dia, tapi takdir Allah lahir juga, dapat juga anak. So bila mana anak tersebut lahir daripada seorang wanita hamba yang dilihat hina oleh diri dia ataupun yang tidak senang dengan wanita tersebut, dia menamakan anak itu dengan nama Ju'la. Ju'la ni dalam bahasa Arab kumbang. Kumbang ni apa dia? Kumbang, minta maaf lah, kumbang tahi. Bisa jumpa kumbang yang kalau jumpa lembu dia akan gulung-gulung buat bulat tolak. Itulah Ju'la. Dia namakan anak dia Ju'la. Pasal apa? Benci dengan anak dia tersebut. Dan yang ketiga, bila mana dia benci, of course lah, dia akan berikan pendidikan yang baik kepada anak dia. Sehingga akhirnya kesan dia apa dia? Daripada awal pemilihan calon yang tak betul, kemudian diberikan nama yang tak baik kepada si anak, sehinggalah tidak diberikan didikan, membuatkan institusi keluarga itu runtuh dan anak itu menjadi seorang yang tidak baik, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Derhaka kepada ayahnya dan juga of course melakukan maksiat kepada Allah dalam bentuk penderakaan kepada ayah dia. Antara itulah Khalifah Umar menegur kepada si ayah untuk membetulkan kembali jalannya untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Maka itulah peringatan yang disampaikan melalui 2 kisah yang mengakhiri tajuk pada kali ini dalam bentuk tasawur yang diberikan ini. Mudah-mudahan hasrat kita untuk mendapat gambaran berkenaan tentang kepentingan pembentukan Baitul Muslim ini akan tercapai. Sebagai kesimpulannya, kita katakan bahawasanya pembentukan keluarga Muslim sangat-sangat penting bagi memastikan kerukunan sebuah masyarakat menjadi lebih baik. Bagaimana Imam Hasan al-Banna rahmatullahi alaih dalam dia menyebutkan berkenaan tentang maratibul amal, dalam keadaan ini, kata Imam Hasan al-Banna rahmatullahi alaih, supaya manusia itu lebih tersusun akan tindakan dia, pekerjaan dia dalam lakaran kehidupan, pentingnya untuk membina keluarga muslimah, usrah muslimah ini, ataupun dalam bahasa yang lain untuk membantu muslim ini. Kenapa? Supaya bila mana keluarga kita stabil, keluarga kita itu benar-benar terbina atas redha Allah Azza wa Jalla, kita akan dapat membantu diri kita untuk nak lebih bertenaga melakukan suruhan-suruhan Allah yang lain. Tapi kalau kata keluarga kita bermasalah, keluarga kita ada problem dan sebagainya, macam mana kita nak lebih menjana keluarga kita ataupun diri kita sendiri, anak-anak kita ke arah satu tahap yang lebih hebat, sedangkan kita berhadapan dengan masalah yang lain yang perlu didahulukan berbanding dengan yang lebih besar agendanya. So, fikir-fikirkan perkara ini, pesan-pesan ini, supaya kita kata kita dapat bukan takat membina keluarga tetapi masyarakat, negara, ummah yang lebih dinamik, bermula daripada pembinaan keluarga Muslim ataupun kita ummah muslimah ataupun Baitul Muslim yang lebih menepati ciri-ciri ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itulah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang diberikan ini dapat menambahkan lagi kefahaman kita terhadap tasawuf Islam yang kita berikan melalui tajuk pembentukan Baitul Muslim ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.